Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari yang ketiga kita akan jalankan aktiviti keyakinan di air dan kayak. Program Bina Insan Guru disediakan oleh Ahmad Syahir bin Ahmad Sukri dari kelas PISMP Pendidikan Islam semester 5. Okey, kita akan teruskan dengan aktiviti yang pertama iaitu keyakinan di air. Okey, kita akan lihat apakah tujuan aktiviti keyakinan di air. Yang pertama, bertujuan untuk menambah keyakinan para guru di dalam air. Yang kedua, mengelakkan rasa panik dalam air. Yang ketiga, mempelajari cara mengapungkan diri dalam air. Dan yang keempat, mempelajari kaedah menyelamatkan diri jika berlaku kecemasan dalam air. Okey, kita akan teruskan dengan peralatan asas aktiviti di air. Okey, yang pertama kita perlukan alat apungan. Secara amnya, alat apungan ini terdapat dua jenis ataupun dua barang yang sering kita sebut, iaitu jaket keselamatan dan juga pelampung. Yang kedua ialah whistle. Selalunya whistle ini akan terdapat di jaket keselamatan masing-masing. Maka para peserta perlulah memastikan whistle itu mampu berfungsi, mampu mengeluarkan bunyi, supaya jika berlaku kecemasan, para peserta mampu meniup whistle untuk menandakan kecemasan. Yang ketiga, pakaian bersesuaian, iaitu pakaian yang tidak berat. Dan yang keempat ialah goggle atau topi berenang atas pilihan masing-masing untuk keselesaan. Kita akan lihat teknik dan juga cara apungan di air. Melakukan dan yang terakhir apungan berdiri adalah salah satu apungan yang asas sebelum Anda mempelajari cara-cara berenang. Cara-cara untuk terapung berdiri adalah dengan memasuki kolam yang hampir sama dengan ketinggian Anda. Seterusnya, tarik nafas sedalam yang mungkin dan gerakkan kaki seperti gerakan gaya kata atau dada, dan juga gerakkan kedua tangan seperti gerakan ayam yang mengepak-ngepak sayapnya. Ianya bertujuan untuk mendorong Anda sehingga Anda terapung. Dan yang terakhir, lakukan setiap pergerakan tersebut secara berulang-ulang supaya menjadi kebiasaan. Kepada pemula yang ingin melakukan aktiviti apungan ini, Anda boleh dibantu dengan bantuan daripada pelampung dan kickboard. Anda juga perlu mendapat pengawasan daripada seseorang yang boleh menyelamatkan Anda sekiranya kemalangan berlaku. Berikut adalah contoh cara-cara terapung berdiri secara individu. Yang kedua ialah jenis apungan terlentang. Cara untuk melakukan apungan ini adalah dengan berdiri dalam air paras dada secara berpasangan. Setelah itu, salah satu pelaku rendahkan badan sambil depakkan tangan. Bentangkan badan sambil dibantu oleh rakan, rileks dan bernafas seperti biasa. Setelah itu, bentikkan badan dan dongakkan kepala, kemudian tahan seberapa lama. Setelah itu, turunkan tangan ke sisi badan sambil rapatkan lutut ke dada. Naikkan kepala dan bahagian atas badan dari permukaan air dan berdiri semula. Yang ketiga pula ialah jenis apungan meniarap. Berdiri menghadap dan memegang dinding kolam. Selepas itu, jalan undur sehingga maksimum dan tarik nafas. Naikkan sebelah kaki, diikuti sebelah kaki lagi sambil rendamkan muka. Pada masa itu, rileks dan tahan nafas. Dan apungkan diri selama yang boleh. Apabila tidak dapat diteruskan apungan tersebut, rapatkan kedua lutut ke arah dada dan tekan kedua tangan ke arah kaki sambil menaikkan kepala. Apungan kelapa pula, berdiri dalam air paras dada, tarik nafas dalam lalu bongkok badan ke hadapan sambil naikkan kedua lutut ke arah dada. Rapatkan dagu ke leher dan peluk kedua lutut. Rileks dan tahan nafas. Lepaskan pelukan, naik kepala dan berdiri semula.
Okey, itu adalah 4 teknik cara apungan di air. Yang pertama ialah apungan berdiri, yang kedua apungan menyarap, yang ketiga apungan terlentang dan juga yang keempat apungan kelapa. Okey, kita akan teruskan dengan aktiviti kayak air. Yang pertama kita perlukan kepada peralatan keselamatan aktiviti berkayak. Okey, kita perlukan kayak, pastikan kayak diselenggara dengan baik. Yang kedua, pendayung. Pastikan juga dayung dalam keadaan yang baik, tidak patah, tidak berlubang dan sebagainya. Yang ketiga, jaket keselamatan. Pastikan jaket keselamatan ini berfungsi, iaitu tidak tenggelam, mampu mengapungkan peserta sekurang-kurangnya 6 jam. Yang keempat ialah whistle. Pastikan di jaket keselamatan terdapatnya whistle untuk keselamatan. Kita akan tengok kepada simulasi cara masuk kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sesi kali ini saya akan menunjukkan simulasi untuk masuk ke kayak. Okey. Untuk masuk ke kayak, yang pertama ialah pegang kiri dan kanan kayak. Macam ni. Ini contoh saja. Bayangkan saja dalam kayak, pegang kiri dan kanan. Kemudian masukkan kaki kanan dan terus menggelunsur. Dan pegang kayak dan ambil pedal. Sekian, terima kasih. Itu adalah simulasi cara masuk kayak yang betul. Yang kedua, kita akan lihat kepada simulasi teknik mengayuh kayak menggunakan pendayung. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan cara pemegangan pendayung dengan betul. Pemegangan pendayung dengan betul ialah seperti ini. Ya, grip ini mengikut keselesaan, tetapi ya. Okey, yang pertama saya akan menunjukkan simulasi untuk bergerak ke hadapan. Pastikan bilah ke dalam. Okay, yang pertama, pegang dengan betul. Kemudian dayung aras hidung macam ni. Dan tarik air ke belakang macam ni. Okey, jadi kayak akan bergerak ke hadapan. Jika ingin berhenti, tahan sahaja air seperti ini. Okay, untuk seterusnya ialah untuk bergerak ke belakang. Pastikan bilah keluar macam ni, berbentuk keluar. Jadi kita akan tolak air ke depan macam ni. Kita akan tolak air ke hadapan, maka kayak akan bergerak ke belakang. Yang seterusnya ialah untuk bergerak ke kiri dan juga ke kanan. Pergerakan kayak ini adalah berbeza dengan motor ataupun kereta yang lain, kerana jika kita ingin ke kanan, kita akan pusing ke kanan. Kita ingin ke kiri, kita akan pusing ke kiri. Manakala kayak adalah berlawanan. Jika kita ingin bergerak ke kanan, kita perlu mendayung sebelah kiri macam ni. Okey. Manakala jika kita ingin bergerak ke sebelah kiri, kita perlu mendayung sebelah kanan. Tarik air ke belakang. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey. Seterusnya kita akan lihat kepada simulasi berkayak. Ini adalah contoh saya dan rakan-rakan berkayak. Okey. Di hadapan ini mereka sedang bergerak secara ke hadapan. Jadi dia perlu menarik air untuk ke hadapan. Okey, yang kedua, cuba tengok yang peserta kedua ini ialah ingin ke sebelah kanan, maka mendayung sebelah kiri. Okey, refleksi daripada aktiviti ini
Berdasarkan dua aktiviti ini, saya dapat mengetahui asas-asas mengapungkan badan. Hal ini dapat dipraktikkan jika berlaku kecemasan di sekolah melibatkan pelajar. Seterusnya, keyakinan dalam air akan membantu saya untuk bertenang dalam air. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan situasi perguruan. Guru-guru perlulah yakin dengan setiap keputusan yang ingin dibuat. Sebagai contoh, dalam menentukan objektif pembelajaran yang ingin dicapai. Melalui aktiviti kayak saja, saya dapat belajar erti kerjasama sesama rakan. Setiap pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan lancar jika dilakukan secara bersama. Okey, sampai sini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.